Hai, saya Sudin Saleh. Okey, hari ni kita nak bincangkan tentang satu topik yang ramai juga keliru berkaitan dengan account summary. Okey, berkaitan dengan account summary ni, jawapan yang paling singkat, yang paling shortcut, ini untuk orang yang buka account CDS yang jenis cash account. Maknanya dia bukannya guna account yang macam boleh pinjam-pinjam duit. Maknanya kalau kita masuk RM10,000, kita boleh beli saham bernilai lebih kurang dalam RM10,000. Sebab ada setengah account yang kalau kita bank in RM10,000, kita boleh beli saham bernilai RM20,000 kali 2 ataupun kali 3, mengikut amount yang tertentu lah. Maknanya mana yang datang duit kali 2 kali 3 tu adalah duit-duit pinjaman oleh, nak senang cerita lah, duit yang dipinjamkan oleh broker. Tapi kalau siapa yang buka akaun CDS dengan iSaham, melalui iSaham, akaun CDS M Plus melalui iSaham, memang kita hanya terima akaun-akaun yang cash account sahajalah. Sebab kembali kepada asas pelaburan ni, bila nak membeli saham tu, eloknya adalah beli dengan duit yang kita ada. Kalau kita meminjam-minjam ni, dia dah jadi risiko yang lain dekat situ. Okay, untuk kes yang macam kita ni, bila kita bercakap tentang account summary ni, dia jadi macam sangat simple dan sangat mudah. Okay, bila kita deposit duit, yang paling penting adalah kita kena tengok satu ruangan je, available trading limit. Boleh tengok video available trading limit yang saya dah buat sebentar tadi. Okay, maksudnya apa? Maksudnya bila kita bank in duit, apa yang akan appear, kita hanya fokus pada ruang ni. Dalam kes contoh ni, okay, maknanya dia ada lagi RM14,197.44 jumlah duit yang dia boleh gunakan untuk beli saham. Jadi kalau kita yang cash account ni, kalau kita tak nak pening, kita hanya fokus kepada ruangan ini sahaja. Itu je yang kita perlu tahu. Okay, dan kalau kita nak withdraw, kena tunggu 2 hari bekerja lepas kita jual saham, barulah amount tu akan appear untuk kita withdraw. Yang itu boleh tengok tutorial withdraw lah. Ada isaham.my/withdraw kalau nak tengok tentang perkara tersebut. Okay, apakah maksud ni? Okay, bila dia contoh dalam kes ni, dia pernah okay, ataupun saya buka kat sini lah, senang cerita. So, kalau kita buka yang ni dalam apps, kita akan nampak dalam format seperti ni. Kalau di web, kita akan nampak format seperti ini. Kita my account, account summary. Okay, akan nampak macam ni. So macam ni, trust account ni updated selepas 2 hari bekerja. Sebab 2 hari bekerja. So macam dalam kes saya ni, saya ada lagi RM2,771.13 yang saya boleh gunakan untuk beli saham. So yang ini updated immediately. Lepas kita jual saham, dia terus available trading limit terus naik. Lepas kita beli saham ataupun kita queue beratur nak beli saham pun, available trading limit terus berkurang. So sebab tu kita hanya fokus yang ni je. Paling simple. Okay, yang ini contoh, bila semalam saya ada beli saham. Okey, saya ada jual saham dulu. Saya jual saham bernilai RM26,248. Dia appear kat sini. Dan dalam masa yang sama, saya dah jual tu, saya beli saham lain. Bila saya beli saham lain, dia akan appear kat sini, RM26,091. Ni remaining purchase contract. Jadi kalau ada orang kadang-kadang confused bila dia klik, esoknya akan appear kat sini pula, duit ni akan appear kat sini pula, amount ni akan appear kat sini sebab dia T+2, 2 hari dah transaksi tu berlaku. Jadi dia dah ready untuk tolak daripada saya punya trust account lah. Tapi dalam kes ni, saya ada on the way, trust account nak masuk yang dalam ni. So itu yang dia macam kadang-kadang pening sikit. So yang paling singkat, kita fokus ini. Ini yang saya tahu, saya ada RM2,771 lagi yang saya boleh guna untuk beli saham yang lain. Sebab apa? Kenapa yang pening? Sebab transaksi di Bursa Malaysia ni, kalau orang yang biasa guna, pernah lah bertransaksi dengan menggunakan cek, buku cek, checkbook, atau menerima bayaran dalam bentuk checkbook, ataupun dia issue cek tu nak buat pembayaran kan. So bila kita bayar menggunakan cek, akaun kita tak tolak lagi. Bila orang tu macam bila cek tu dah clear, okay, yang penerima cek tu dia dah masuk dalam bank dia and dah clear, barulah duit akan ditolak. So dia macam duit tu on the way. Jadi samalah macam transaksi saham ni. Dia ambil masa dalam 2 hari untuk setiap pembayaran ataupun setiap pembelian ataupun setiap hasil jualan akan clear. Dia akan apa dalam trust account ni. Okay, trust account ni kalau nak yang paling updated adalah kalau anda tidak beli dan tidak menjual apa-apa saham selama 2 hari bekerja, akan dapatlah trust account yang paling tepat. Itu yang paling penting. Jadi contoh, kalau kat sini kadang-kadang yang pening, bila dia klik kat sini, ada due for selling. Dia pun panik. Alamak, saya kena bank in duit ke? Kena bayar ke? Tak perlu. Tak perlu. Dia akan ditolak daripada kita punya trust account nanti. Dan kalau kita yang buka account cash ni, apa-apa sahaja maklumat yang ada kat sini, due to for selling ke, settlement ke apa semua ni, kita sebenarnya boleh
ignore sahaja, boleh abaikan sahaja, tidak memberi apa-apa makna untuk kita lah. Sebab takkan ada jadi case lah duit kita tak cukup tiba-tiba kena tambah, takkan jadi case. Sebab kita dah di cover dengan available trading limit tu, dah di set dah. Kita takkan terlebih beli, takkan ada isu-isu seperti itu. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak terangkan tentang account summary ni yang paling simple. Boleh lakukan pembacaan yang ini, okay, pembacaan yang ini, dan juga boleh tambah-tambah lah dengan penerangan yang saya terangkan tadi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh type di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah yang belum subscribe, please subscribe. Jumpa lagi dalam video yang lain.